Kesebelah ada samuk artinya mendengar. Kedua belah basar, kedua belah basar artinya melihat, tengok. Kesebelah yakni daripada 20 sifat kesempurnaan bagi Allah Taala. Kesebelah ni sam'un, yakni sama'. Samuk lah kecek bahasa Jawi tu dia panggil samuk Allah ataupun sama Allah. Gapo samuk? Artinya arti samuk ni. Gapo dia samuk? Mendengar. Makna mendengar. Apa mendengar? Kita takdir sikit, yakni pendengar bagi Allah. Tu makna tu mendengar. Kita pasal makna pendengar. Supaya kita nak membeza di antara amrun i'tibari dengan masalah sifat itu. Waidah. Kerana apa boleh takdir mendengar dengan mana pendengar? Kerana pada kita nak buat perbezaan di antara amrun i'tibari dengan di sifat samuk itu. Kedua belah basar, dua belah basar. Apa basar? Artinya, arti basar ni melihat ataupun melihat tu makna diri melihat tu apabila kita melihat ada sifat mata tu dia panggil melihat, maka apabila ada melihat kita boleh lihat, boleh tengok, boleh nampak ada. Sebab tu apa sebut tu melihat. Lihat ni kita tengok, nampak tak nampak betul. Tapi lihat ngagak, lihat dengan alatnya pelihat kali kita. Mana pelihat kita ni? Ni pelihat kita. Mata putih dengan mata hitam. Lepas ada tu ni orang panggil apa? Mata putih, mata hitam. Ya ada bulatan ini. Ada mata hitam dalam mata putih. Ni orang panggil pelihatan. Maka dengan sifat pelihat ni, kita boleh lihat. Boleh nak tengok pelita. Boleh nak tengok kayu. Boleh nak tengok tabir. Boleh nak tengok fok demo. Dengan sebab kita ada pelihat. Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat ma'ani pelihat. Tuhan ada sifat pelihat. Dengan sebab tu Allah Ta'ala boleh lihat semua perkara di dalam dunia. Di dalam langit, dalam bumi. Semua tak ada kara. Tak terlepas daripada lihatan Allah Ta'ala. Tengok. Dan keduanya, kedua samuk dan basar ni. Kedua dah. Dan keduanya dua samuk dan basar ni dua sifat. Dikatakan dua sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua sifat mana? Yang qadimah yang sedia kala, lagi pula yang qadimah yang berdiri keduanya. Kedua bagi sifat samuk dan basar ni. Duk berdiri. Lagi pula duk sabit. Sifat kedua-dua ni samuk dan basar ni duk sabit di mana? Keduanya berdiri, yakni adanya, sabitnya, sungguhnya berdiri dan ada pada zat Allah Ta'ala. Duk berdiri pada zat Allah Ta'ala. Kena kata sifat yang qadimah, sifat yang pertama pada keduanya tu dua sifat. Dua sifat sifat. Nak mensifati dua sifat tu yang qadimah, yang sedia kala. Sifat yang kedua yang berdiri, yang adalah ia. Kedua-dua tu pada zat Allah. Ada di zat Allah Ta'ala. Lagi pula sifat yang tiga yang terbuka. Apa makna yang terbuka? Yakni yang ternyata dan inkishaf. Gitu. Dengan keduanya, kedua samuk dan basar. Dengan sebab keduanya, kedua samuk dan basar ni dapat terbuka Allah, dapat inkishaf Allah, dapat ternyata Allah dengan dua sifat yang Allah Ta'ala ada pelihat dan ada pendengar ni. Ada pendengar dan pelihat ni. Dapat terbuka dan ternyata. Apa makna yang terbuka dengan keduanya, kedua sifat samuk dan basar? Terbuka ini ternyata dan inkishaf oleh tiap mawjud. Dengan sebab Allah Ta'ala ada pendengar, ada sifat pendengar, Allah Ta'ala boleh dengar. Dengan sebab Allah Ta'ala ada penlihat, Allah Ta'ala boleh lihat. Maka dengan sifat samuk dan basar ni Allah Ta'ala oleh gawa terbuka dan ternyata oleh tiap-tiap mawjud. Tiap-tiap benda yang ada lagi sungguh Allah Ta'ala boleh mendengar. Tengok ni. Di mana ada ni? Tengok. Dinding. Tengok lu. Ni orang panggil benda mawjud ni. Ni orang panggil mawjud ni. Diri dinding ni orang panggil mawjud. Syai'un mawjudun. Suatu yang ada lagi sungguh. Kemudian kita tak dinding ni. Orang panggil suatu yang ada. Perhati molek. Nama tak faham? Payah kau ni.
Nak pergi masuk le otak kepala ni nak pergi faham. Kemudian kita kata ni, dinding ni orang panggil benda maujud. Bahasa Arab panggil maujudun. Balik bahasa Jawi orang panggil benda yang ada lagi sungguh. Kemudian benda maujud ni Allah Taala boleh melihat ni. Allah Taala boleh dengar. Ha ni, tiap-tiap benda yang ada lagi sungguh Allah Taala boleh dengar. Dengan sebab Tuhan ada pendengar. Tuhan dengar kan? Bahkan telinga kita ni orang panggil sifat pendengar, maka sebab sifat pendengar kita boleh dengar. Tapi kita boleh dengar dengan sebab sifat pendengar itu benda yang pensim suara ya. Seperti suara gipah bunyi wong dah. Suara ayat kukau bunyi bunyi suara buluh kapit krik. Linga kita, pendengar kita boleh dengar pensim masmuk saja. Kalau masmuk benda yang boleh didengar. Adapun pensim dinding, telinga kita tak dengar. Telinga kita tak dengar. Ni dinding. Dinding kita dengar apa? Cuba tak telinga kita dengar apa? Tak dengar apa. Sebab tu orang panggil pendengar kita boleh dengar benda masmuk saja. Benda yang pensim boleh didengar. Adapun Allah Ta'ala tak kira atau benda masmuk, benda yang boleh didengar, ataupun benda tak boleh didengar, Tuhan dengar belaka. Apa makna dengar di sisi Allah? Yakni ternyata dan terterang inkisah. Sama ada papai, sama ada dinding, sama ada mozaik. Allah Ta'ala boleh dengar. Apa makna dengar? Makna terbuka dan ternyata. Tu surah tu, sifat samuk dah bahasa tu. Oleh tiap-tiap yang maujud. Tiap-tiap benda yang ada. Gapo maujud bayar. Daripada tu nak bayar yang maujud. Tiap-tiap maujud tu gapo bayar, nak menyata, nak menerah. Daripada segala zat. Benda maujud tu pesing zat ni, papai ni zat ni. Batu ni, dinding ni, zat ni. Mozaik ni zat ni. Meja ni zat ni. Tuhan mendengar weh. Tuhan boleh dengar. Pas dengar bekna benda tak pesing suara, dengar makna ternyata. Makna terterang, makna inkisah. Dan Allah Ta'ala boleh lihat. Lihat tak ada masalah lah. Lihat ni kalau kita faham mudah-mudahnya, benar lihat. Dengar tak ada puasa lihat kalau kita. Tapi Allah Ta'ala boleh dengar benda yang maujud sama ada daripada zat macam ni. Boleh dengar. Walaupun benda tak bersuara, Tuhan boleh dengar. Apa makna dengar Allah? Ternyata dan terterang di sisi Allah dengan sebab Tuhan ada sifat pendengar. Daripada zat dan warna. Allah Ta'ala dengar warna ni mana? Hitam ni. Hei, Tuhan dengar warna. Kita dengar warna. Hitam kecek ke? Ni, hitam telefon ya kecek ke kita dengar? Sifat hitam ni kecek kita dengar sifat hitam. Sifat hitam tu, kawin hitam. Gitu lah. Dah. Kita tak boleh dengar pesing warna. Tapi Allah Ta'ala boleh mendengarkan warna hitam ni. Makna mengapa Tuhan mendengar warna hitam? Allah Ta'ala melihat warna hitam. Makna kata ternyata dan terterang di sisi Allah boleh mendengar ke warna hitam, boleh mendengar ke warna biru, boleh dengar. Makna anda dengar? Makna ternyata weh. Makna terterang, makna inkisah. Lagi. Dan suara. Ni tak serabut suara kita bunyi sawi, bunyi lah. Dengar? Benda masmuk tengok. Dan lain daripada zat, lain daripada warna, lain daripada suara. Tu dia. Maka Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar. Allah Ta'ala melihat dengan sifat melihat. Apa makna terdengar? Makna ternyata dan terbuka inkisah. Dan ta'aluk keduanya, kedua samuk dan basyar. Takluk dia, kerja dia. Ni, apabila Tuhan ada sifat pelihat macam kita ni. Kita sifat ma'an ni kita mendengar. Tapi dengar kita, sifat pendengar kita dengan sifat pendengar Tuhan tak serupa dah. Hak kita baru, hak Tuhan qading. Samuk Tuhan qadimun. Samuk kita hadisun. Tu tak serupa tu. Kemudian pendengar kita ni ada nak linga dalam. Kita bersifat kita nak dengar kena ada cuping linga. Sebab ni reda kita ni reda ni. Kita tahu lah kau ni reda. Sebab tu kita tak dengar seorang mengarut, seorang mailik atas ni. Reda ni tapih. Hak ni mailik bawah ni. Hak ni mailik ni weh. Ni mailik kanan. Hak ni mailik kiri. Cuba orang tak ada cuping telinga. Seorang mailik rata. Tak tahu tak mailik mana. Ni hikmat besar sebab tu lah anak kita cobat dekat tak lain. Ya punuh ni. Ni ya. Kita tak nampak ni tu jadi orang sini ni orang panggil reda. Sebab tu kali kita nak kapal tu bayar ada reda ya. Piah ni kapal mana tu ni? Ni kapal stay ni daripada Korea.
Ni kapal ni daripada mana? Daripada China. Kapal daripada China. Ni daripada Jepun. Ni daripada Amerika. Radar tu yang mengkaji kata ni kapal mana-mana. Supaya lingo kita ni. Tuhan buat cuping ni untuk beza ni sorang atas ke, sorang bawah, sorang kanan, sorang kiri. Ni radar. Lepas tu dalam, ya ada nak lingo. Ada sorang kawan. Butih le ya. Ada orang panggil cuping ya lu dalam sebab tu nak korek dengan besi-besi, nak korek benda tajam-tajam kena beringat takut getar nak telinga. Anak telinga tu orang panggil samuk kita, sifat pendengar kita. Tapi pendengar kita kena bersifat dengan cuping, kena bersifat dengan lubang, kena bersifat dengan anak telinga hak kita. Tapi hak Allah, sifat samuk Allah tidak bersifat dengan bercuping telinga, tak ada bersifat dengan lubang, tak ada bersifat dengan anak telinga. Faham tak tu? Nak beza kita dengan Allah Ta'ala. Dan takluk keduanya. Dan khija'ah keduanya. Dan tugas keduanya. Dan jumu'ah keduanya. Sifat samuk dan basar ni. Orang panggil gapo tugas saya samuk dan basar. Diri ada dia di zat Tuhan. Tu orang panggil qa'imatun. Tapi apabila ia ada di Allah. Sifat samuk ada di Allah. Sifat basar ada di Allah, maka ia tutup pula benda lain daripada ada dia di zat. Orang panggil tutup khijanya ta'alluqu inkishafin. Orang panggil khija ia tu nama inkishaf. Para inkishaf makna terbuka. Maknanya ternyata, makna tertera. Ni khija dia hak lebih pada ada dia di zat. Khija ia nak ke? Nak mendengarkan tiap-tiap benda maujud. Ia nak melihatkan tiap-tiap benda maujud. Ni takluk ia kepada tiap-tiap benda maujud. Sama ada benda maujud daripada zat, daripada warna, daripada suara dan lainnya. Ia takluk belakang. Tu takluk khijab ya. Farak molek. Artinya, arti takluk inkishah. Tu makna mana? Terbuka. Apa terbuka? Ternyata. Apa itu? Seperti ta'alluq ilmu. Kita pergi banyak dulu. Kita pergi banyak dulu. Seperti ta'alluq ilmu. Perhati molek. Ni payah ni. Kena mikir molek dah. Budak-budak ni pelajar-pelajar semua. Nah, kena surah kena molek lah. Nama kita duk kabung le surah kita. Rugi. Ni orang panggil iktikad kita. Kita iktikad orang ni. Boleh pahala ni. Kita pergi atas Tuhan ada sifat samuk, maka sifat pendengar Tuhan boleh dengar. Apa makna dengar? Makna ternyata, benda seming, benda betul, benda bertokah Tuhan dengar. Mana nak? Mana ternyata. Kita pergilah ni boleh pahala. Tak ada kena kata Allahu Akbar. Tak ada kena kata la ilaha illallah. Boleh pahala. Pergilah ni boleh pahala dah. Ni orang panggil hukum amali ataupun tatbik amali boleh pahala. Berarti molek. Deh. Kemudiannya Allah Ta'ala dan pula musannif katanya. Tengok. Kita bercara hari ni. Nah, bahasa mendatar sini daripada sifat samuk dan sifat basar. Perhati molek. Kita ambil ni ya. Ngapa sungguh 5 minit. Tapi cara ngapa kena beri faham molek. Kita mula-mula kena beri reti. Kalau kita nak ngapa, mudah ingat kita kena beri reti gapo dok kata. Jadi kalau kita ngapa buta tuli, ya payah masuk lepas lah. Kita kena beri reti gapo samuk basar. Lepas tu samuk basar dari ya gopo. Lepas tu dia tu sifat gapo. Wipahel, gopo nak sini. Dia bahasa kita sifat samuk dan basar. Makna kata samuk artinya pendengar. Basar artinya pelihat. Faham tak? Samuk artinya pendengar dan pula basar artinya pelihat. Manakah dalil bagi Allah Subhanahu wa taala? Yakni dalil naqli, dalil daripada Al-Quran. Manakah dalil kata Tuhan ada sifat pendengar, ada sifat sama, ada sifat basar ni wa daliluhuma. Dan bermula dalil bagi keduanya, bagi samuk dan basar. Qauluhu ta'ala ialah firman Allah Ta'ala. Dia kata laitsa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sini ada 3 dalil. Dalil yang pertama hak tah ni dalil bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ning dalil hak pertama hak tah ni dalil bagi Tuhan tak menyamai dan bersalah dengan benda-benda makhluk. Tuhan tak serupa dengan benda makhluk. Kita ada kaki, Tuhan tak ada kaki. Kita ada tangan, Tuhan tak ada tangan. Kita ada menyawa, Tuhan tak menyawa. Bukan menyawa macam kita, hidup macam kita ada roh. Tuhan tu bersalah. Sebab tu dalil pertama, dalil bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang kita naknya sini. Kita nak ni. Wa huwa padahal ia Allah. Tuhan ni. As-sami'ul basir.
Tuhan yang amat mendengar. Pasal itu as-sami' orang panggil sifat ke? Sifat musyabbahah. Kalau kita nak pasal maknanya, Tuhan sangat-sangat mendengar dengan sifat pendengarnya. Tuhan sangat-sangat melihat dengan sifat basarnya. Kan tak? Sifat musyabbahah pasal tu. Wa huwa ya Allah Taala as-sami', sangat-sangat mendengar. Iya Allah. Pas dengar tu ada berubah. Satu tika dengar, satu tika tak dengar. Daiman. Melazimi istimraran. Yakni berkekalan. Dengar tu dengar semua. Apa? Makna ternyatanya dengan Allah. Makna terbukanya dengan Allah. Dan pelihatnya. Sifat sama iaitu mendengar, maka dengan dia Tuhan boleh dengarkan tiap-tiap suatu yang maujud. Dengan sifat basar itu Tuhan perlihatkan ke? Maka dengan dia Tuhan dapat melihat, dapat lihat subah-subih. Dapat lihat semua perkara. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Sifat sama dan basar bagi Allah wahuma dan kedua-duanya. Sifat as-sama wal basar. Sifatani dua sifat. Yang ada di siapa? Di Allah. Kita nak kecek ada di Allah. Di zat Allah. Sama ada di zat Allah. Basar ada di zat. Bukan di kita. Kita pada sama. Kita ada basar. Tapi sama basar kita ma'ani juga. Tapi hadithun. Dikatakan hadis. Dikatakan bahru. Hak kita tak ada nak cari hak Tuhan dulu. Hak Tuhan dikatakan dua sifat qadimatani. Orang panggil tak ada permulaan bagi ada. Sebab ada di zat Allah. Zat Allah dikatakan qadim. Sebab tu sifat sama basar Allah tak ada permulaan bagi adanya. Lagi pula qa'imatani berdiri dan adalah ia pada zatnya zat Allah Ta'ala. Benda ni ada di Tuhan. Sabit di Tuhan. Sungguh di Tuhan. Bukan di kita. Di kita ada agak sama basar. Tapi hak kita baru. Hak kita baru timur. Kita ada permulaan. Tapi bagi Allah tak ada permulaan bagi sifat sama dan basar Allah. So. We faham mulai. Lagi pula dengan sifat sama basar ni. Kasyifatun bihimah. Terbuka. Dan ternyata. Teringkisyah. Biha ataupun bihimah. Dengan keduanya, kedua sifat sama ni. Dah. Dapat terbuka Allah. Dapat ternyata Allah dengan dua sifat sama basar ni. Kullu mawjudin. Oleh tiap-tiap benda yang ada dan sungguh. Mana benda ada? Ni dinding ni darah ada. Tengok darah ni. Ada. Boleh jamuh. Boleh tengok. Boleh sulau. Boleh jamuh. Boleh gawa ni. Orang panggil benda ni. Benda ada lagi sungguh. Sebab apa boleh ada? Ada sebab boleh jamuh. Sebab apa boleh kata sungguh? Boleh kita tengok. Kemudian Allah Ta'ala dapat mendengarkan dinding. Dapat mendengarkan latah. Dapat mendengarkan meja. Dapat mendengarkan kita. Allah Ta'ala dapat melihatkan dinding. Dapat melihatkan kayu. Apa makna melihat? Makna ternyata di sisi Allah dengan perkara-perkara mawujud. Makna kata takluk bagi sifat samuk, sifat basar ni, ia bertakluk namanya inkishah, tapi ia takluk pada tiap-tiap mawujud. Kalau benda tak ada, benda makdum, ia tak bertakluk. Seperti anak kita lagi kan datang, Allah Ta'ala dengar tak? Tak dengar sebab ia makdum. Fok kita tak ada bini, saya kau buta lagi. Tak ada bini, saya rambut lagi. Lepas tu anak kita lagi kan datang ni, Tuhan mendengar tak? Jawab tu tak mendengar. Tuhan melihat tak? Tuhan tak melihat. Tak ternyata di sisi Allah Ta'ala dengan anak kita lagi kan datang, Tuhan tak melihat, Tuhan tak mendengar. Kenapa? Anak kita orang panggil kullu ma'dum. Tiap-tiap benda yang tak ada. Apabila benda tak ada, sifat samuk dan basar ini tidak bergantung bukan khijah dia. Bukan tugas. Ya ada bertugas, benda hak ada lagi pula sungguh seperti dinding, kain, lagi pula meja ni, dia bertakluk. Apa makna takluk di dinding? Makna dia tu berdengar. Dengar makna mana? Nampak dengar. Yakni ternyatanya Allah Ta'ala akan dinding ni. Nyata tak? Walaupun dia tak dengar, boleh dengar. Walaupun benda tu masmuk tak masmuk, Allah Ta'ala mendengar. Mendengar dan lihat, makna menyata. Makna ternyata Allah Ta'ala dengan kata ni dinding. Dah. Sama ada benda wujud daripada zat. Zat macam dinding. Tu macam meja ni zat ni. Benda bertokar. Lagi pula al-alwan, benda pesing warna. Seperti hitam talipong. Tuhan mendengar. Dengar mana nak? Makna ternyata. Tuhan nampak tak? Nampakkan masalah kita ni. Tuhan mendengarkan cahaya hitam. Tuhan mendengarkan masalah cahaya hijau. Cahaya hijau Tuhan mendengar. Tuhan melihat.
Dengar tu kita rasa pun pelik sikit. Dengar kan cahaya hitam. Dengar cahaya hijab. Makna nak? Makna ternyatanya di sisi Tuhan. Apabila Tuhan ada sifat pendengar. Tuhan boleh mendengarkan kitab hijau ni. Warna hijau ni. Dan pula telefon hitam. Dan Tuhan boleh melihat. Makna ternyata juga di sisi Allah. Dan pula benda suara. Suara tak pelik lah. Bunyi suara wong. Suara ayah. Suara itik. Suara kapal tu ubah. Suara tu. Suara ni. Makna Tuhan mendengar. Tuhan melihat. Lepas tu pada masalah bab melihat. Apa benda tu biasa dengar. Lepas tu Tuhan lihat. Mana nak? Makna ternyatanya di sisi Allah Ta'ala. Dengan takluk sifat samuk dan basar. Makna ingkisyah dan ternyata. Wal ahjar. Tuhan boleh dengar batu-batu. Segala batu yang ada di bukit-bukit. Tuhan mendengar. Apa makna mendengar Allah Ta'ala? Yakni Allah Ta'ala ternyata dengan sifat pelihat, sifat pendengar, ternyatanya bagi Allah boleh mendengarkan batu dan pula batu bukit dan batu hapa, batu pun semua Tuhan mendengar. Apa makna dengar? Makna ingkisyaf ternyata di sisi Allah. Lepas tu al-akhsyab dan segala kayu-kayu. Tuhan dengar. Kayu ni, dengar tak? Kita tak boleh dengar. Sebab apa? You bukan masalah baik. Kita kata, boleh dengar. Suara punya kan. Kita kata punya, kok. Tapi kalau tak kata, kita dengar tak kayu? Tak dengar. Tapi Allah Ta'ala mendengar. Walaupun kita kata, tak kata, Tuhan mendengar. Apa makna mendengar? Makna ternyatanya di sisi Allah dengan sifat samuknya. Faham tak? Dah. Syarat bagi sifat samuk dan basar nak mendengar, melihat. Syaratnya benar hak dilihat. Tiap-tiap maujud. Benda dilihat, benda ditengok, benda dipandang, benda didengar. Tiap-tiap maujud. Benda hak dilihat. Benda hak dira. Kita tahu benda hak didengar. Dah benda hak didengar. Dan dilihat. Dah tiap-tiap ke? Tiap-tiap yang maujud. Tiap-tiap benar-benar. Tiap-tiap maujud. Yang ni tiap perkara yang ada lagi sungguh. Makna takluk sifat samuk, sifat basar. Ya takluk pada tiap-tiap benda yang ada lagi sungguh. Seperti papai, lau. Seperti kayu, seperti dinding. Ini yang bergantung. Ni hijau dan tugasnya bagi samuk dan basar. Lepas tu ada pun amrung iktibari. Tuhan tidak mendengar, tidak melihat. Mana seperti bulatan dan empat persegi. Dia mau tanya Tuhan melihat rak ni weh. Pak segi ni. Hak Tuhan lihat di buku ni. Buku ni orang panggil warna. Tuhan melihat. Tapi diri pak segi ni bukan hijau melihat Allah. Ini bukan hijau mendengar Allah. Lepas tu misalnya kita tengok bulatan ni. Kerana kalian ni Tuhan lihat. Biru Tuhan lihat, Tuhan dengar. Tapi diri bulatan ni Allah Ta'ala mendengar tak? Tak ada mendengar. Allah Ta'ala melihat? Tak melihat. Sebab apa? Bulatan ini bukan benda yang maujud. Orang panggil benda subutiyun. Amrun iktibariyun. Allah melihat, Allah mendengar. Yakni suatu yang ada lagi pula sungguh. Hak tu Tuhan melihat. Ada pun diri empat segi, Allah Ta'ala tak lihat. Diri bulatan Tuhan tak lihat. Diri tiga persegi Tuhan tidak mendengar, tidak melihat. Supaya pelita. Diri zat ni Tuhan melihat. Diri zat Tuhan mendengar. Adapun diri bulatan, Allah Ta'ala tidak melihat dan tidak mendengar. Sebab benda ni tak nak siapa tengok ada. Tengok dan takluk keduanya nama takluk ingkisyaf. Yakni takluk terbuka dan ternyata pada serba-serbi. Perkara yang maujud. Masalahnya, Allah mendengar dan melihat akan satu batu. Sebab batu ni benda yang maujud. Benda yang ada. Tapi bulatan batu tu, saya tak ada tengok. Tu bukan kerja bagi apa? Samuk dan basar. Diri bulatan, diri empat segi, diri tiga segi, diri kepat, diri bulat. Hak tu saya tak tengok. Sebab benda tu bukan benda yang maujud. Allah Ta'ala tak melihat, Allah Ta'ala tak samuk. Kerana itu bukan tugasan daripada samuk dan basar Allah Ta'ala. Tengok satu batu dan satu dinding. Maknanya ternyata dan terterang di sisi Tuhan. Samuk ada benda yang dengar. Masmuk benda hak biasa boleh dengar suara tah boleh dengar ni suara. Ataupun ghair masmuk benda yang tak boleh dengar. Apa batu kita nak dengar tak boleh, tapi Tuhan dengar. Apa mana dengar di situ Tuhan dengar batu? Yani ternyatanya batu itu di sisi Allah dengan sebab Allah Taala ada sifat samuk dan basar. Nah, qadatul kama dikata wallahu a'lam dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibangkitkan jadi Nabi pada Bukit Hira, yakni Jabal Nur, tak molek. Dengan turun atasnya, atas Bukit Hira. Dah. Iqra bismi rabbikal ladzi. Turun atasnya, atas Nabi pun tak apa. Ataupun turun atasnya, atas Bukit Hira. Lepas tu turun kepada Nabi. Jibril jak kaki di Jabal Jibril dan di Jabal apa? Jabal Nur. Lepas pada tu turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dah turun kepada Nabi, turun ke atas Nabi.
Dah. Turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu ya Muhammad. Baca gapo dia? Yani Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mu bacalah dengan nama Tuhan engkau. Sebab tu Quran yang kena baca. Bukan benda pesing tak baca, benda pesing makruh. Benda yang pesing dibaca sebab tu panggil Quran. Yakni benda yang pesing kena baca. Bukan beli taruh lemari. Sebab tu tengok pala ayat tu turun ke Nabi mula. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu ya Muhammad dengan nama Tuhan engkau yang menjadilah ia akan dikau. Mu kena baca. Bukan mu beli taruh duk lemari tak tah mari bukan. Nabi pun dah ketar gegar malaikat Jibril pun tudung tah pala dengan selimut Nabi. Nabi pun ketar ni. Deh. Bila ni turunkan Iqra ni? Pada ketika berumur ia Nabi. Tika Nabi tu umur berapa? 40 tahun dah. Dan dibangkitkan menjadi pesuruh dengan turunkan atas Nabi. Ya mula pada tu Nabi 25 tu Nabi duk tak sedap dah. Ya sebab tu orang yang Tuhan nak pilih jadi orang molek sore-sore dah. Ya tak sedap duk le kampung. So tak sedap ngafak kampung ni. Nabi pun tak sedap tengok orang kafir duk semua berhala. Nabi so tak ada rasa dah. Tak sedap hati, tak sedap diri. Tengok kawan pok saudara duk semua berhala. Nah, kawan-kawan adik-beradik keluarga pun duk semua berhala. Nah. Dia pasal tak sedap hati. Lepas ada tu ketika yang nikah dengan Khadijah jatuhku tak sedap dah Khadijah. Berasa nak pergi duk tanpa di atas bukit Su. Di atas bukit Hira tu. Jaban tu. Dia duk pergi mari lepas pada tu dah. Kadang-kadang ya kelimik makan ni bekal-bekal habis. Ya pergi dah. Bukit Hira, Jaban tu. Habis bekal kadang-kadang Khadijah pergi. Kadang-kadang ya kelimik sendiri. Duk tak sedap rasa dah. Ni orang nak jadi molek ni. Tuhan nak beki orang, Tuhan nak jadi orang seorang-seorang ni molek. Ia kena lepas pada betapa, ia kena lepas pada keluar, ia kena lepas daripada ibadat, bersuluk dengan Allah. Cuba kita tengoklah. Ni Nabi. Lepas tu kalau tuk-guru kita, orang nampak apa nak naik martabat yang tertinggi, nak naik pada martabat yang suci, nak naik kepada makam fana, makam baka, ia kena lepas daripada ia bersuluk dengan Allah. Lepas tengok Nabi, nak naik martabat Rasul, nak naik martabat kenabian, nubuah, lepas daripada dia betapa di Jaban Nur. Tengok dah. Sebab tu kita tengok orang tua-tua kita dulu lah. Seorang-seorang nak jadi berkat, kita tengok bukan dia seni. Kita tengok daripada mula. Nah, orang tua kita pun 3 tahun duduk dalam bilik, tak ada pergi ke mana. Nak jadi keramat seorang. Lepas tu kita tengok daripada Tok Dala kita, Wak Amal tak ada berhenti yang muda. Lepas kita tengok daripada Baba Mik. Mana Baba Mik tu? Baba Mik Nabo. Kalau kita masa budak-budak pergi jumpa dengan dia pakai cuk putih, umur duk tahjadah, wasabah besar duk mengatik umur. Abang Mik ni anak murid Tok Dala lagi pula satu orang yang berkat. Dia buat amal dengan Allah Taala semua. Makna kata orang yang Allah Taala nak wi barakah, nak wi kemuliaan, nak wi jadi keramat, nak wi jadi apa ni, ya selepas pada dia bersuluk dengan Allah, dia latih diri, riyadahkan nafsiyah dia. Dia tengok. Dibangkitkan menjadi pesuruh. Menyakit dia apa? Dibangkit jadi pesuruh bila? Dengan diturun ke atasnya. Diturunkan ke atasnya. Diturunkan atasnya atas Nabi. Tunggu ayat mana? Mula tu tunggu ayat ni. Ayat mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat tu tunggu mula-mula duduk dalam gua Hira tu. Nabi berkata. Takut tahu piyo, duk tapo le gua. Sebab tu fok tapo le gua jangan lari. Sebab tu guru pesan dah. Kalau mung nak tapo, mung nak uzlah daripada manusia, mung gi masuk le gua. Boleh 3 hari sepofok kita gi tapo di kasut dah. Gua kasut tu untuk guru pesan dah. Mung jangan lari ni. Kalau mung duk dalam tu laut tikus kadang-kadang mari besar pada mung lagi. Kadang-kadang rupa gajah mari, kadang-kadang rupa ular besar noh. Mari ikut mung jangan lari. Kalau mu lari, mu binasa. Kalau mu lari, mu jadi gila. Tu pesan dah. Lepas tu fok duk dalam gua tu dia kadang-kadang mai ular ni. Allah, mari likut ya buta dia nak likut ya dia. Zuhair tu, ujian tu. Kadang-kadang gajah mari, kadang-kadang rimau mari, kadang-kadang ular mari, kadang-kadang telur lawa besar dari kita lagi. Jangan lari. Kecing situ, kecing rok tak mati. Kalau kita tak lari, dia tak mati. Tapi nak jatuh uji hati. Dah. Lepas tu Nabi tahu uji apa? Uji Jibril turun mari ke langit. Mari ke langit buat rupa satu orang laki-laki mari pelaga lutut dengan Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tak tahu ke mana pening. Suruh baca Iqra. Nabi pun demih. Bahasa demih.
Apabila Jibril sekuk dengan kain selimut, suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ma ana biqari. Nabi pun lepas pada Jibril royak lagu tu, dia pun turun daripada bukit Jabal Nur, kelik lari, kelik jadi sejuk. Sejuk, panas, sejuk, panas, sejuk, panas, sejuk. Jumpa dengan Khadijah tengah Muhammad ni, ku nampak pelik ni, nampak pucat ni, nampak mu ni tak segar ni, tak sihat ni. Zammiluni, selimutlah kamu akan aku sejuk ni. Nabi keliduk tidur, tak apa hari. Turun pula ayat lepas dah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak bakit Nabi jadi Nabi. Mana ni tengok ayat. Lepas pada turun Iqra, nah orang panggil asbabun nuzul turun pula. Selepas pada Nabi klik duk rumah, duk demi, duk tak segar, jadi sejuk panas ni. Sebab jumpa dengan Jibril turunkan wahyu, maka turun pula ayat. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Tengok baca mulai ayat ni. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang duk selimut. Tu hai kata sebab dia klik tu dah. Dathiruni zammiluni. Muslimu akan daku, hei Khadijah, aku sejuk ni. Lepas tu duk tidur situ tu dah. Duk tidur banyak hari, duk tak segar Nabi. Maka turun ayat pula Jibril tu kata nak. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang duduk selimut. Nabi lah orang duduk selimut ni. Muddathir ni Nabi SAW. Lepas tu hai kata nak. Kum, bangkit bangunlah olehmu ya Muhammad. Fa'anzir, maka menakutilah engkau akan manusia. Bangkit bangun. Ini isyarat kata ayat ni turun. Ayat kata Nabi ketika ni sudah Allah Ta'ala bangkit jadi Rasul dan jadi pesuruh Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Ni tengok ayat mula-mula. Ayat mula-mula kita kata nah. Ayat mula-mula. Ini nah kata wahyu yang turun Nabi. Nah. Wahyu saat ni tu orang panggil allazi nuzila. Ada ala Nabi Muhammad. Ada ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni qabla al-bi'sah, belum daripada bangkitkan rasul. Qabla al-bi'sah, belum daripada bangkit jadi rasul. Qabla al-bi'sah, ayat apa tu kong? Yang pertama dah di dalam gua Hira. Nah. Pertama dalam gua Hira. Pertama dah. Dah. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaskunu fi ghari ghari Hira. Nabi duduk pada gua Hira, yakni Jabal Nur. Jabal Nur. Makanya fanazala ataupun fa'anzala Jibril alaihi salam dah di atas Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi. Rabbikal ladzi khalaq. Ni hak tu yang turun dah. Hak Jibril tu Nabi mula-mula. Lepas pada Nabi tu terimakan wahyu pertama dah. Dah ba'da nuzulihi sallallahu alaihi wasallam min Jabal Nur, daripada Jabal Nur, dah bukit Jabal Nur gua Hira ni dah. Nabi kelik nah, tak segar. Dah. Nabi kelik tidur dah. Nabi saat ni tu tak sihat dah. Kelik pada Jabal Nur, Nabi kelik ke apa? Duduk selimut. Dah. Nabi kata faqal dah. Zammiluni. Zammiluni. Dah. Lepas tu ataupun katanya kata waqala dathiruni. Dah. Dathiruni. Kata itu. Apabila Nabi kita saat ni wahyu yang turun di atas Nabi mula-mula sekali qabla al-bi'sah, belum dibangkitkan Nabi jadi Rasul. Tengok dah. Belum dibangkit Nabi jadi Rasul, turun wahyu pertama. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaskunu fi ghari Hira. Nabi duk mendiami pada gua Hira Jabal Nur dah. Kama di fa'anzala Jibril alaihissalam, maka turunlah Jibril. Waktu turun Jibril di atas Nabi ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ni, Jibril waktu ayat ni. Lepas daripada Nabi kelik fa ba'da nuzulihi sallallahu alaihi wasallam.
Lepas pada Nabi turun daripada Jabal Nur, Nabi pun kata pada Siti Khadijah dan keluarga dia, zammiluni, zammiluni. Lepas tu dathiruni, dathir, selimutlah ulimu, akan daku ku sejuk deh. Lepas tu duduk mari Nabi duduk selimut, duduk demir, tak segar, tak sihat di rumah Siti Khadijah. Maka Jibril turun pula kata, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Ni tahsuh kerja dah ni. Tahsuh kerja. Suruh Nabi kerja, suruh menyebar, suruh dakwahkan umat dan fok-fok kota Mekah daripada kafir Quraisy. Tuhan kata ana, ya ayyuhal muddassir, wahai orang duk selimut, kum bakit bangun olehmu, fa anzir, mu kena menakuti pada manusia dalam kota Mekah. Ni ayat tu mari. Nabi kerja orang tak tahu, tapi mula-mula terima daripada golongan orang tua ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, awwalu man aslama minal kibari ialah Abu Bakar. Awwalu man aslama minas sigari huwa Sayyidina Ali Abi Talib. Awwalu man aslama minal mar'ati, daripada orang tina ialah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dengar mula-mula orang lepas tu duk kau ajak nah Sayyidina Abu Bakar duk ajak, kau ajak turut mari nah, turut Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mula dulu Abu Quhafah duk menegak arak yang besar dalam kota Mekah, lepas tu ajak Sayyidina Uthman seorang masuk Islam. Lepas tu kawan-kawan fok-fok Sayyidina Abu Bakar pakak masuk Islam. Deh. Gapo dia nya dibangkitkan menjadi rasul, lepas tu nah ya ayyuhal mudassir ni turun mana? Pada rumah As-Sayyidah Khadijah. Turun pada rumah Siti Khadijah. Kalau kita pergi Mekah, rumah Siti Khadijah itu hari kita duk ayat ana. Kalau kita tu baik Safa Marwah. Ha ni nak ayat sikit-sikit ni, tapi lah ni tak ada dobek dah, tak ada orang panggil, tak ada tulis, tak ada apa dah. Tapi di hari ni kalau kita nak cari kitab Mekah, orang panggil Tarikh Al-Madinah, Tarikh Makkah wal Mukarramah. Tarikh Makkah Al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Tapi kitab ni tak dicatat dah sekarang lah ni. Kitab tu royak belakang tu rumah Siti Khadijah mana, rumah Nabi mana, lepas tu asal Nabi tu orang panggil dulu duduk pergi kambing mana. Royak habis. Pas rumah Siti Khadijah lah ni hak demo royak kerau-kerau lah. Tapi tak ada cara dhabit, cara tetap dak. Rumah Siti Khadijah kita tu baik mari di Marwah. Kita duduk Safa Marwah, tu baik pintu Marwah kita mari ni dia jameh. Orang panggil tandas, jameh fofok kita nak masuk jameh. Lepas tu lorong celah tu pak kita nak pergi jameh tu dia ada lorong tengah tu. Ada motor timet tu, umuh bagi Siti Khadijah. Tempat Nabi kelik daripada bukit Gua Hira ataupun Jabal Nur, kelik mari tidur situ. Tidur sebab tu ayat tu maita zammiluni, zammil tu ayat ya ayyuhal muddathir. Umuh Siti Khadijah tu baik sikit pada sejarah tu ya. Tu baik jalan kita kira mari dalam lebih kurang 100 meter. Tu baik 100 meter di pintu bambu Marwah tu. Tu baik mari lekak kiri. Lepas tu celah tu orang panggil rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pak Nabi kitanya tidur. Lepas tu ayat ya ayyuhal muddathir qum fa anzir. Di Mekah Tapi lah ni tak ada dah orang tua-tua nak wayak kita nak nyata. Nak rumah Siti Khadijah ti mana. Rumah Nabi tak ada lagi. Rumah Nabi ketika dia hidup. Selepas pada Tok Che dia mati. Jadi Abdul Muttalib mati. Dia duduk dengan bapa dia. Ya Abu Talib. Umur dia duduk tak pas sejarah. Siti Khadijah lah tu sikit. Umur Abu Talib. Dulu ya umur tak ni dah. Orang tua-tua duk cerita dulu 30-40 tahun dulu. Tepi sejarah Marwah Safa Marwah luar tu umur dia tu. Umur dia saja-saja. Kapung-kapung saja, kapung sini orang panggil kapung ni, sini kawasan Gaza, sini Dukai Ike, sini Sugaile, sini Naga, sini Syabah Ali, sini Rumah Atlak, sini Jabal Sodeh, ada. Tapi lah ni sodak habis, tak tahu kapung duk mana lah. Nakasah kita naik tahun baru ni, tahun baru ni, dulu kata Tabukit tu kapung Nakasah orang panggil. Nakasah ni banyak pada orang Taning kita dulu. Lah ni sodak habis lah. Sodak tak tahu tu Nakasah duk mana. Tahu cumanya di Bukit Nakasah tu ya. Tapi rumah-rumah tu sudah dibuka, sudah dirutuk oleh kerajaan. Dia tengok. Kemudian pada rumah Sayyidah Khadijah Makkah apa dia? Di Makkah, rumah Siti Khadijah duduk di Makkah. Makkah mana? Al-Mu'azzamah, yang dibesar akan dia, yang dikunjungi akan dia. Dibesarlah Makkah tu, dihormati, dibesar sebab tanah haram. Pada daerah tempat yang masyhur, pada daerah lah, pada kawasan tempat yang masyhur dengan rumah Siti Fatimah yang Dazkon Al-Hajar. Kawasan tu daerah Pusingi dan Likungi bagi rumah bagi Siti Fatimah. Siti Fatimah Darqan dah yang Dazkon Al-Hajar.
kemudian berpindah ia Nabi ke Madinah. Sekat tu kemudian dia kata wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sikit. Warawaina dan telah meriwayat oleh kami. Dah tengok dulu. Warawaina dan telah meriwayat oleh kami fi Sunani Abu Dawud fil isnadis sahih al-malih an Iyasin ibni Daghfal, dan telah meriwayatlah oleh kami pada Sunan Abi Daud. Yakni pada Sunan Abi Daud, royak bil isnadis sahih, dengan talian-talian yang betul, dengan talian-talian yang sahih, talian yang sempurna. Lagi pula al-malih, yang masing, apa makna al-malih? Yakni asal malih itu yang masing, yang bisa, lagi pula tertinggi gitu. Al-malih sanad yang tertinggi ni, sanad yang bisa dan masih dan tertinggi dan mulia. Daripada siapa dia hadis ni? An Iyasin ibni Daghfal, daripada Iyas ibni Daghfal. Qal, berkata Iyas, ra'aitu Aba Nadrah qabbala khaddal Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Katanya Iyas. Qal, berkatalah Iyas, ra'aitu, aku telah nampak, aku telah lihat Aba Nadrah akan Aba Nadrah. Bapa Nadrah ni qabbala, mengkucuplah ia Abu Nadrah haddal Hasani, haddal Hasani, akan pipi bagi cucu Nabi yang nama Hasan. Hasan ni siapa dia? Ibn Ali radhiyallahu anhuma. Dia cucu Nabi nama Hasan. Maka Abu Nadrah saat ni kucukkan pipi Nabi supaya kita lah, kita kucuk nah pipi anak tok guru kita, kita kucuk nah pipi anak bagi nah syekh kita. Ini sunat kerana kita tunjuk kita syafaqah, kita kasih dan sayang kepadanya, dan kita rahmah dan mawaddah kepadanya. Ini paling molek sekalinya. Supaya Abu Nadrah nak kamak dia ia kata aku dah tengok je kucuk cucu Nabi Sayyidina Hasan. Kemudian qultu, berkata aku, Abu Nadrah bin Nun, baca dengan nun, waddadil mu'jamah. Abu Nadrah baca dengan nun, lagi pula dad al mu'jamah, titik sebutik, Nadrah. Tu cara baca tu, dobik cara baca. Ismuhu, bermula namanya nama Abu Nadrah. Abu Nadrah kerana anak sulungnya nama Nadrah. Sebab tu orang Arab, kalau anak dia nama Abdullah hak sulung, dia tak Abu Abdillah. Kalau anak dia sulung Khalid, Abu Khalid. Kalau anak sulung dia nama nama Qasim, Abu Qasim. Kalau anak sulung dia nama Ibrahim, Abu Ibrahim. Kemudian orang ni anak sulung nama Nadrah, baca dengan nun dan pula dot titik zutik. Ismuhu, nama ya asalnya, nama bagi Abu Nadrah ni Al-Munziru ibnu Malikin ibni Qit'ah. Anak nama dia sungutinya nama apa? Al-Munzir Ibnu Malikin Ibni Qit'ah. Supaya Abu Hurairah tu lah. Abu Hurairah tu anak ia saat ni tu. Bukan nama Hurairah. Makna kata Nabi gelar ke dia. Sebab dia wahai pekor kucing dah. Abu Hurairah ni. Satu sahabat yang wahai pekor kucing. Lamanya penuh dengan kucing. Nabi gelar bapak kucing. Tapi duk khilaf tentang nama Abu Hurairah tu baik kepada 30 perkataan ulama lebih. Kata setengah Abu Hurairah nama apa? Nama Abdul Rahman. Kata setengah Abu Hurairah nama Abdul Sakhrin. Tapi di atas perkataan masyhur Abu Hurairah nama Abdul Rahman. Tapi dia panggil dengan Abu Hurairah sebab Nabi gelar tak bapak kucing sebab dia suka pada kucing. Sepuluh ni Abu Nadrah namanya Al-Munzir. Lagi pula Abu Nadrah ni dia tu nama Munzir Ibnu Malik. Dia siapa dia ni? Tabi'iyun. Dia orang tabi'in, bukan sahabi. Bukan orang dengan Nabi ni. Dia ni orang bukan orang sahabi, dia tabi'in. Makna orang yang selepas pada sahabat, maka dia tu timur seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i itu tabi'in lah kau tu. Lagi pula thiqatun. Dia ni satu orang boleh percaya.
Kalau ya hadis pun ya tak tipu. Kalau ya hadis pun ya tak bahau. Hadis ni pada Nabi sungguh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian daripada as-sahabi. Makna cakap dia tu boleh dipercaya dengan Abu Nadrah ni. Wa dalfal bidalin muhmalatin. Dalfal. Mana dal tak ada titik lah. Mana dal muhmalah. Dalfal hal kada dalfal. Hal kauni makru'an bidalin muhmalatin maftuhatin. Baca dengan dal. Dal tu yang dihapa daripada titik. Lagi pula maftuhatin dipatahkan dia. Summarin. 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 Al-ghainu. Summarin. Kamu dibaca dengan ghain. Dalfal. Mu'jamatin di titik sutil. Lagi pula sakinatin. Baca dengan mati. Dalfal. Lepas tu summa fa'in maftuhatin. Summa lam. Baca dalfal tu cara bacanya. Baca lagu tu sekat tu dulu. Kamu dikata. Wallahu a'lam wa rawaina. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu annahu kana yuqabbilu ibnu Saliman. Kat dulu.